Assalamualaikum. Surah Luqman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Surah Luqman, surah Makkiyah. Permulaan surah hampir sama dengan surah Al-Baqarah. Iaitu bermula dengan huruf muqatta'ah. Cuma dalam surah Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Sini hudan wa rahmatan lil muhsinin. Dalam surah ini, ada perkara yang Allah Ta'ala akan jelaskan kepada kita pada permulaan surah tentang risalah, yakni kedudukan wahyu, dan penghujung surah Allah jelaskan kepada kita tentang tauhid dan akhirat. Di antara yang akan dihuraikan dalam surah ini ialah tentang satu orang lelaki soleh yang bernama Luqman. Allah Ta'ala bagi kepadanya hikmah, iaitu ilmu yang dapat dia ketahui matlamat dan tujuan hidup, beserta memiliki pandangan yang begitu baik dan tutur kata yang begitu indah, sehingga dia digelar Luqman Al-Hakim. Allah Ta'ala bagi ilmu dan kebijaksanaan. Dan Allah terjemahkan kebijaksanaannya dalam Al-Quran melalui tutur kata dan nasihatnya. Maknanya diketahuinya Luqman ini, dia satu orang yang hakim, yang bijaksana, melalui tutur katanya. Susun atur kalimah yang ada dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Seperti mana kemarin kita baca surah Ar-Rum yang memberi maklum kepada kita perjuangan tauhid apabila dilakukan dengan baik, Allah akan bagi kemenangan. Surah Luqman pun sama. Apabila isi kandungan tauhid difahami dan dapat dihayati dengan baik, Allah juga akan bagi kemenangan walaupun jumlah orang itu tak ramai. Tilka ayatul kitabil hakim. Itulah dia ayat-ayat wahyu dalam kitab yang penuh hikmah. Hudan wa rahmah. Dia sumber ilmu yang boleh memimpin. Wa rahmah, dan juga sumber rahmat apabila ilmu itu dapat diamalkan.
Tapi faedahnya lil muhsinin, bagi hamba yang memiliki hati yang baik, iaitu yang mentauhidkan Allah dan juga melakukan sesuatu menepati syariat Allah. Muhsinin dengan makna hubungan baik dengan Allah Ta'ala dan juga menepati syariat. Sifat muhsinin, Allah jelaskan dalam ni ada beberapa sifat. Itu alladzina yuqimuna shalah, mereka yang dapat mendirikan sembahyang, wa yu'tuna zakah, dapat menunaikan zakat. Yang ketiga, wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka tentang akhirat mereka dapat meyakininya. Jadi apabila sebut kata meyakini akhirat, tentu sekali ada hubungan baik dengan wahyu. Tanpa wahyu manusia tidak dapat meyakini akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim, orang bersifat seperti tadi di dunia dikira terpimpin, berada di atas petunjuk daripada Tuhan. Dan di akhirat, wa ulaika humul muflihun, mereka yang bersifat seperti tadi orang yang betul-betul berjaya. Semoga Allah pilih kita daripada golongan ini. Berlawanan dengan orang yang tidak ada sifat ini. Berlawanan dengan orang yang ada sifat ihsan, iaitu orang yang tidak diberi oleh Allah Ta'ala sifat-sifat yang menyebabkan dia akan masuk syurga. Wa minan nas, ayat ni ayat zajrun berserta takhwif ukhrawi. Dan ada di kalangan manusia dalam jumlah yang ramai, man yashtari lahwal hadith, seorang yang sanggup membeli. Terjemah pertama, membeli lahwal hadith. Lahwal hadith, perkataan yang melalaikan. Perkataan melalaikan. Para sahabat radhiyallahu anhum seperti Abdullah bin Mas'ud, para tabi'i, menterjemahkan lahwal hadith ni, membeli, iaitu hamba-hamba yang menyanyi untuk tujuan nyanyian. Manakala sebahagian lain terjemah lahwal hadith, membeli, yakni nyanyian itu sendiri untuk mereka berseronok. Jadi sanggup membeli perempuan hamba yang mahir dalam menyanyi untuk tujuan hiburan, ataupun membeli nyanyian itu sendiri. Satu lagi terjemahan, yashtari dengan makna tukar. Seorang yang menukar, mengambil sesuatu yang lahwal hadis, yang melalaikan, ganti kepada Al-Quran. Sini melalaikan, ganti kepada Al-Quran. Jadi ulama apabila tengok pandangan tu ramai, berbeza sangat, makna lebih kurang sama, kata mereka, lahwal hadis ni setiap kalimah, setiap perkara. Setiap kalimah, setiap perkara yang boleh melalaikan seseorang itu dan menyibukkan seseorang itu daripada Al-Quran. Semua termasuk. Semua yang paling teruk, nyanyian. Sehingga sampai tahap nyanyian ini meresap dalam dada seorang itu, sehingga dia tidak ada lagi minat untuk mendengar Al-Quran. Sehingga dia sanggup memberhentikan Al-Quran demi kerana memberi laluan kepada nyanyian. Jadi apa yang ditafsirkan oleh para sahabat adalah nisbah kepada yang paling teruk. Begitupun setiap perkara, kullu ma alha wa syaghala 'anil Quran. Setiap perkara yang boleh melalaikan, menyibukkan diri sehingga terlupa Al-Quran, semua termasuk dalam lahwal hadis. Yakni dia ambil kira kepada pandangan-pandangan daripada kalangan sahabat Nabi dan tabi'in. Sebab tu ada sini, liudilla an sabilillah. Mereka itu sanggup menukar sesuatu yang melalaikan untuk menyesatkan orang ramai daripada jalan Allah Islam bighairi ilmin, tanpa ilmu, wa yattakhidhaha huzwa, dan menjadikan Islam adalah bahan persendaan. Menjadikan jalan Allah tauhid yang ada dalam Islam itu huzwa, bahan persendaan dan ejekan. Jadi tentu sekali pertukaran ini jelas untuk merendahkan kedudukan Al-Quran. Walhal Allah Ta'ala turunkan kepada mereka semua Al-Quran untuk mengangkat darjat mereka. Darjat di dunia dan darjat di akhirat.
Tapi mereka tukar. Ambil yang lain. Dan mereka angkat yang lain. Sehingga yang lain itu disuruh atau sentiasa dipuja, menyebabkan Al-Quran ini dipandang rendah. Sampai tahap ajaran-ajaran Al-Quran ini sudah menjadi bahan persendaan. Masyarakat Arab, apabila dia tahu Nabi kita SAW menggunakan Al-Quran untuk merapatkan manusia dengan agama yang dibawa olehnya, mereka sengaja bawa tokoh-tokoh yang jenis pandai bercerita, memberitahu cerita tentang kerajaan Farsi Isfandiar dan sebagainya, dan peperangan-peperangan yang pernah berlaku dalam dunia satu masa dahulu, untuk menarik perhatian masyarakat Mekah supaya jangan terikut dan terpesona dengan bacaan wahyu yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi perkara itu berlaku sungguh pada zaman Nabi. Tak mahu masyarakat memberi perhatian kepada bacaan-bacaan Nabi yang memukau itu, yang mereka menuduh sihir, mereka adakan suatu perkara lain. Jadi sini makna ayat bersesuaian dengan apa yang berlaku zaman Nabi. Mereka sanggup membeli penyanyi-penyanyi di kalangan hamba-hamba sahaya yang pandai menyanyi untuk menarik masyarakat Arab berhibur supaya tidak memberi tawajuh kepada apa yang dibaca oleh Muhammad. Jadi liyudhilla an sabilillah, untuk menghalang dan menyesatkan masyarakat daripada jalan Allah Islam yang ada dalam Al-Quran. Bighairi ilmin, tanpa ilmu, dan menjadikan jalan Islam yang ada dalam Al-Quran itu huzwa, akhirnya menjadi bahan ejekan. Semoga Allah lindungi kita semua. Ulaika lahum azabun muhin. Bagi mereka itu azab yang sangat pedih, sangat menghinakan. Kerana cara mereka bawa arus masyarakat untuk menjauhi Al-Quran, maka azab untuk mereka ini dengan tujuan menghinakan Al-Quran, Allah bagi azab yang menghinakan mereka di akhirat. Hasil daripada tawajuh mereka tidak lagi kepada Al-Quran, bahkan tertumpu tawajuh mereka kepada yang lain, Allah jadikan apa dia, hati mereka hilang tawajuh dan hilang minat beserta membenci Al-Quran. Mula-mula tu hilang tawajuh, kemudian hilang minat, kemudian menjadi satu keadaan membenci. Dan semua tu penyakit-penyakit rohani yang Allah Ta'ala campak kepada mereka. Wa idza tutla alaihi ayatuna, dan apabila dibaca ayat-ayat wahyu Quran kami ke atasnya, walla mustakbirah, dia berpaling hal keadaan sombong. Ka'allam yasma'ha, seolah-olah dia tak dengar pun Al-Quran dibaca. Ka'anna fi udhunaihi waqra, seolah-olah pada dua telinganya ada sumbatan. Begitu sombongnya mereka tentang Al-Quran. Orang seperti ini, fabashirhu bi'adzabin alim, maka sampaikanlah kepadanya berita gembira azab yang sangat pedih di akhirat. Semoga Allah lindungi kita semua. Jadi semua ini adalah tajuk-tajuk risalah tentang kedudukan Al-Quran. Kemudian ayat tabsyir, innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya mereka yang betul-betul beriman atas akidah tauhid dan dapat melakukan amal soleh yang ada tentangnya daripada Al-Quran. Lahum jannatun na'im, bagi mereka kebun syurga na'im yang luas. Khalidina fiha, apabila mereka masuk, berkekalalah mereka nanti di dalamnya. Wa'adallahi haqqa, ini semua adalah janji Allah yang sebenarnya, yang Allah akan buktikan. Wa huwal azizul hakim, dan Allah maha perkasa. Makna sesiapa yang tak peduli kepada peraturan wahyunya, ia akan hukum. Dan kenapa hukuman tak berlaku di dunia? Al-Hakimu, Allah Ta'ala maha bijaksana, kerana memberi kepada manusia kebebasan berikhtiar. Kebebasan berikhtiar itu untuk mereka berikhtiar. Itulah yang Allah Ta'ala tunda ataupun tangguhkan azab semasa di dunia, kerana dia maha bijaksana. Kemudian disusuli dengan dalil akli. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha,
Allah Ta'ala dengan kuasa yang sempurna telah menciptakan lapisan langit bi ghairi amad, tanpa sebatang tiang. Tarawunaha, kamu boleh tengok sendiri. Pergilah ke mana-mana, tidak ada satu batang pun tiang untuk menampung. Takut-takut langit jatuh ke bawah. Dan wa alqa fil ardi rawasiyah, dan Allah Ta'ala meletakkan sebagai pasak bumi fil ardi, di permukaan bumi ini semua, rawasiyah, gunung ganang yang tinggi, sebagai paku. An tamida bikum, sini muqaddar, li'alla tamida bikum, supaya tidak akan menggoncangkan kamu ataupun tidak akan menggoyangkan kamu. Wa batha fiha, dan Allah Ta'ala kembangbiakkan di permukaan bumi ini min kulli dabbah, setiap binatang yang merayap ataupun setiap binatang yang melata. Wa anzalna minas sama'i ma'a, dan kami telah menurunkan daripada langit sana air hujan. Fa ambatna fiha, lalu kami tumbuhkan pada permukaan bumi hasil daripada air hujan itu min kulli zaujin karim, daripada setiap jenis tumbuhan-tumbuhan yang mulia, yang ada nilai, baik di segi khasiatnya, baunya, warnanya dan sebagainya. Hadza khalqullah, ini semua ciptaan Allah. Ini semua ciptaan Allah. Sebagai bahan bukti dia itu Tuhan. Jadi kalaulah kamu memuja yang lain bersama dengan Allah, yang lain itu apa yang dia buat? Jadi fa'aruni, maka perlihatkanlah pada aku juga. Madza khalaqal ladzina min dunih, apa yang dia telah ciptakan oleh yang dipuja selain daripada Allah Ta'ala itu. Khalaqal ladzina, alladzina sini golongan yang menjadi pujaan oleh mereka yang memuja. Apa yang dia telah ciptakan sehingga dia layak diseru dan dipuja sama. Tidak ada apa-apa pun ciptaannya, sebab dia sendiri pun diciptakan oleh Allah. Tapi pemujaan itu kerana apa? Kerana zalim. Balil zalimuna fi dhalalim mubin, bahkan golongan zalim kerana syirik ini berada dalam kesesatan yang jelas nyata. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan ayat 12 mengenai dalil naqli daripada satu orang wali Allah, Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim. Hakim nisbah kepada kefahaman agama, kefahaman yang sebenar. Sebab faham itu banyak perkara, nisbah kepada berbagai-bagai. Tapi yang dikenaki hakim sini bijaksana kerana faham agama. Kerana faham agama menyebabkan seseorang itu dapat bahagia dunia akhirat. Kalau faham yang lain-lain, hanya mungkin sekadar dunia. Tapi akhirat akan menderita dalam api neraka, maka dia bukan orang yang bijaksana. Bahkan orang safih, orang yang bodoh. Jadi Luqman al-Hakim sini bijaksana kerana dia Allah bagi kefahaman dan dapat melakukan sesuatu tepat mengikut peraturan yang disediakan oleh Allah. Jadi semua ni Allah Ta'ala terjemahkan Luqman dengan tutur katanya. Hatinya, tempat bijaksana dia tu dalam akal fikiran dia. Akal fikiran ni orang semua tak tahu. Orang tu bijaksana ke, orang tu bodoh ke, orang tu cerdik ke. Semua kita tak tahu dalaman. Tapi apabila dia terjemahkan kefahamannya, dia terjemahkan kebijaksanaannya dengan tindakan. Jadi paling kurang tutur kata. Sebab tutur kata itu adalah suatu yang datang daripada hati, yang datang daripada kefahaman. Dia nak kata sesuatu itu atas kefahamannya, atas kebolehannya. Dan kata-kata ni salah satu dia panggil terjemahan mafid dhamir, menterjemahkan apa yang ada dalam hati. Kadang-kadang dia tidak mengguna perkataan. Dia ganti daripada perkataan, dia terjemahkan apa yang ada dalam hati dan kefahamannya dengan tulisan. Pun sama juga. Jadi daripada tulisan pun kita dapat tahu dia orang ni bijak. Daripada perkataan pun kita dapat tahu orang ni bijak. Dan daripada tindak tanduk juga kita dapat tahu orang ni bijaksana. Jadi bijaksana tu dalaman. Tapi boleh diterjemahkan dengan tulisan, dengan tutur kata, dengan tindakan. Jadi dalam ayat ni kita akan dijelaskan oleh Allah Ta'ala, Luqman Hakim itu kebijaksanaannya melalui yang dia terjemahkan melalui tutur katanya.
Iaitu satu jumlah ucapan yang disusun dengan begitu baik. Bermula dengan usul akidah, yang diikuti dengan usul ibadat. Kemudian usul akhlak dalaman. Kemudian usul akhlak luaran. Cukup. Maknanya kalaulah agama inilah dia asas. Kalau kata orang beragama, orang ni adalah yang beragama sungguh. Usul akidah ada dalam hati, usul ibadat ada dalam kehidupannya, usul akhlak dalaman, usul akhlak luaran. Lengkap. Jadi dia boleh ucapkan perkara ni kepada anaknya. Kerana apa yang dia penting, macam mana supaya anaknya juga takkan terbina menjadi orang yang bijaksana. Sebab orang bijaksana ni adalah orang yang paling rapat dengannya akan terkesan dengannya. Tak bijak kalaulah dia fikir orang jauh-jauh, orang keluarga dia sendiri, dia tak fikir. Itu tak bijaksana. Bijaksana orang dekat dengannya akan terkesan. Seperti Nabi SAW, apabila dia telah menjadi Nabi, siapa yang terkesan dengan Nabi? Isterinya, Khadijah. Yang paling rapat dengannya Abu Bakar. Sepupu yang betul-betul biasa dengannya Ali bin Abi Talib. Hamba yang bersama dengannya Zaid bin Harithah. Inilah 4 orang pertama dalam agama yang menganut agama Islam. Itu membuktikan kebijaksanaan. Jadi Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, Luqman ini Allah bagi kebijaksanaan. Dia telah terjemahkan kebijaksanaan kepada orang paling dekat dengannya. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Dan sesungguhnya kami, kata Tuhan, telah kurniakan kepada Luqman, satu orang wali Allah, al-hikmatah. Ilmu kebijaksanaan. Kefahaman agama. Dan dapat melakukan tindak tanduk yang menepati agama. Kemudian, qul sini muqaddarah jumlah, qulna anishkur lillah. Bersyukurlah kepada Allah di atas nikmat hikmah itu. Wa man yashkur, siapa yang dapat bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi, maka sebenarnya dia bersyukur untuk faedah diri sendiri. Wa man kafara, dan siapa yang mengkufuri, tak menghargai nikmat, tak menghargai peluang yang Allah bagi, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak perlu itu semua. Allah Maha Kaya lagi terpuji. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi, ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, semasa dia mengajar anaknya dengan nasihat yang berguna. Kita telah baca sebelum ni, untuk kita menyeru manusia kepada Allah Ta'ala bil hikmah, dengan dalil yang lengkap, supaya apabila dengar dalil yang lengkap daripada wahyu, orang tu dapat menambah keyakinan. Wal mau'izah hasanah. Yang kedua, nasihat yang berguna. Nasihat yang berguna ni orang biasa, yang tidak ada asas-asas ilmu. Mudah-mudahan dengan nasihat berguna, dia akan berubah. Kemudian yang ketiganya, wajadilhum billati ahsan. Jadi oleh kerana apa yang dilakukan sekarang ni oleh Luqman ialah anaknya. Jadi untuk anak perlu kepada nasihat yang berguna. Wa huwa ya'idhuhu, semasa dia menasihati anaknya, semasa dia mengajar anaknya. Dia kata apa? Pertama, Allah Ta'ala beritahu kepada kita, Luqman akan memberitahu perkara agama yang terpenting, iaitu usul akidah. Akidah itu rukun iman, tapi usulnya adalah akidah tauhid. Ya bunai, wahai anakku, la tusyrik billah. Kamu jangan sekali-kali syirik pada Allah. Bermakna perlu faham apa itu syirik kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Dia akan beritahu kesan dan padah. Inna syirka la zulmun azimun. Sesungguhnya syirik ini sebesar-besar zalim. Zalim yang sangat besar. Zalim yang sangat besar. Kerana manusia tak mengenal budi dan jasa Allah. Manusia diciptakan oleh Allah. Manusia guna semua nikmat Allah. Manusia daripada tidak ada kepada ada. Daripada kecil sehingga membesar. Daripada kosong menjadi segala-gala. Tiba-tiba Allah itu yang dia tidak hargai. Maka dia sebesar-besar zalim. Sebab itulah dalam ayat kita akan baca nanti, seperti mana manusia yang menzalimi ibu bapa dikira sangat-sangat derhaka,
lantaran kerana jasa. Begitu juga manusia kena sedar, manusia derhaka kepada Tuhannya sebesar-besar penderhakaan. Lebih-lebih lagi, penderhakaan kepada Allah Ta'ala tajuk ketuhanan. Tajuk ketuhanan. Iaitu memahami ada saingan bagi Allah. Memahami ada yang dicintai, yang dikasihi, yang diharapkan lain pada Allah. Iaitu menduakan Allah di segi kasih, menduakan Allah di segi harap, menduakan Allah di segi percaya. Yang boleh menyelesaikan masalah dan sebagainya. Jadi mendua kasih sayang ni, semua orang tak suka. Kita dapati dalam cerita Nabi Yusuf, mendua kasih sayang. Sehingga Yusuf menjadi mangsa oleh adik-beradik sendiri. Jadi apabila sama-sama manusia dia tak setuju, sayang lebih pun dia tak setuju, apakah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu zalim yang sangat besar. Jadi seseorang tu dia kena faham syirik itu apa dia, zalim yang besar tu jenis mana besar. Kemudian Allah Ta'ala beritahu dua ayat yang ada hubungan dengan nasihat ini. Zalim besar tu kerana jasa. Jadi contohnya wawasainal insan. Jadi dua ayat ni bukan daripada perkataan Nabi, bukan daripada perkataan Luqman. Bahkan Allah Ta'ala adakan dalam jumlah, sebagai jumlah muqtaridah, nak beritahu, manusia kena bersyukur kepada Allah, manusia kena berterima kasih kepada mak ayah. Bersyukur kepada Allah paling besar dengan mentauhidkannya, dan berterima kasih kepada mak ayah dengan membuat baik padanya. Sebab kedua-dua ni adalah sesuatu yang manusia kena sedar, berjasa kepadanya lebih daripada yang lain-lain. Oleh kerana itulah penderhakaan kepada dua-duanya dikira tak boleh diampun. Wa wasainal insana biwalidayhi. Kami memberi arahan sungguh-sungguh kepada manusia buat baik kepada dua ibu bapa. Di antara dua ibu bapa, ibu lebih diutamakan. Hamalathu ummuhu. Ibunya telah mengandungnya. Wahnan ala wahni. Maknanya wahnan ala wahni, hal keadaan menempuhi kelemahan demi kelemahan. Selepas daripada melahirkannya, wa fisaluhu fi amain. Menjaganya selepas pada melahirkan dalam tempoh fi amain 2 tahun pula. Maknanya mengandung, menempuh kelemahan demi kelemahan satu perkara. Dan setelah mengandung, melahirkannya sehingga masa melepaskan penyusuannya 2 tahun. Begitu lama masa yang digunakan oleh ibunya, yakni tidak bapanya, demi untuk menjaga anaknya. Dan kesusahan ini tak boleh dibayar dan tak boleh dibalas oleh anaknya sampai mati. Dia tak boleh balas. Dia tak boleh balas seperti mana mak dia buat kepada dia. Oleh kerana itu, anishkurli wali walidaika. Oleh kerana mereka ni berjasa, maka bersyukurlah kepada aku dengan mentauhidkanku, kata Tuhan. Kerana jasa Allah Ta'ala, walaupun manusia tak nampak Allah, semua tu Allah belaka. Wali walidaika, dan berterima kasihlah kepada dua ibu bapamu, kerana jasa mereka berdua kamu tak mungkin membalasnya. Tak mungkin balasnya. Dan kedua-dua ini, berterima kasih kepada Allah, bersyukur dengan mentauhidkannya dan tidak mensyirikkannya, berterima kasih kepada mak ayah dengan balas jasanya, akan dibalas di akhirat nanti. Ilayal masiru, kepadaku lah semua ni kembalian. Cuma di antara hormat ibu bapa, kasih kepada ibu bapa, dengan hormat Allah Ta'ala, kasih kepada Allah, kena bezakan. Wa in jahadaka, dan sekiranya dua ibu bapa paksamu, ala an tusyrika bi, supaya kamu bersyirik padaku, supaya kamu melakukan pujaan selain daripadaku, bersama denganku, ma laisa laka bi ilmu, yang mana amalan syirik itu tidak ada pun padamu sebarang ilmu yang membenarkannya.
sebarang bukti yang membenarkannya. Fala tuti'huma, macam mana ihsan dan buat baik ibu bapakmu pun kamu tak boleh patuhi. Kamu tak boleh patuhi atas perkara syirik pada Allah. Sebab jasa Allah melebihi yang semua. Sini Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita kedudukan akidah tauhid berbanding dengan yang lain-lain. Maknanya menghormati ibu bapa, mengasihi ibu bapa, melayaninya, semua tu dituntut. Tapi sekiranya perkara tu bercanggah dengan Allah, tidak boleh taat. Dalam keadaan dia syirik, kamu diarahkan supaya jangan ikut nasihatnya supaya syirik sama. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Dalam keadaan dia syirik pun, kamu hendaklah gauli mereka berdua di dunia ini dengan cara ma'ruf. Kamu tak boleh asingkannya, kamu tak boleh kutuk dan kejinya, kamu hendaklah gaulinya dengan cara yang baik. Cuma kepatuhan atas tajuk syirik ni tak boleh. Pergaulan baik memang diarahkan. Jadi duduk dua perkara serentak. Tak boleh patuh pada perkara paksa syirik, tapi kena gauli dengan baik selama mana dia duduk dalam dunia. Sebab jasa mak ayah tak boleh dia balas. Selama mana dia masih hidup, kena buat baik. Ini dua perkara yang Allah Ta'ala nasihati. Dan dalam hidup di dunia ini, wattabi' sabila man anaba ilayya. Kamu hendaklah ikut bukan ibu bapa, bahkan man anaba ilayya. Orang yang mentauhidkanku. Man anaba ilayya ni orang yang sentiasa kembali kepada kasih sayangku. Sentiasa ingin ikut kehendak dan keinginanku. Sentiasa patuh kepada peraturanku. Bukan ibu bapa. Sini ikut dalam kehidupan orang yang mentauhidkan Allah. Gauli ibu bapa yang syirik dengan baik. Summa ilayya marji'ukum. Diulangi balik. Kemudian apa-apa pun kamu akan mati, kepadaku jugalah kembalian kamu. Di sana fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Aku akan beritahu kepada kamu satu persatu apa yang pernah kamu lakukan untuk aku balas. Bermakna kehidupan duniawi memang kena jaga dengan baik. Tapi apabila pergi ke akhirat, dia masuk neraka kekal, kamu masuk syurga kekal. Itu tempat akhirat. Oleh kerana hidup dunia ni terikat dengan kehidupan akhirat, kena jaga peraturan. Maknanya, apabila perkara yang bersangkut paut dengan agama, kita tak boleh patuh. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Tidak ada sebarang kepatuhan kepada mana-mana makhluk sekiranya perkara itu derhaka pada Tuhan yang mencipta. Kalau dia hanya sekadar makhluk, ada sesuatu bercanggah dengan pencipta yang mencipta makhluk, maka makhluk tidak boleh dilayan. Jadi dua ayat ni dia panggil jumlah muqtaridah. Didatangi kerana ada kesinambungan di sudut tiga perkara. Satunya, sama-sama berjasa. Sama-sama kena balas jasa. Cuma Allah Tuhan. Ibu bapa hanya makhluk. Ya bunay, wahai anakku. Ini sambungan nasihat Luqman. Dia nak beritahu kepada anaknya tentang sifat Allah. Tadi jangan syirik pada Allah. Ini sifat Allah. Ya bunay, wahai anakku. Innaha sesungguhnya sifat. Baik ataupun buruk daripadamu. Innahani innal khaslah. Hasanah kanat atau sayyi'ah. Wahai anakku, sesungguhnya sifat, baik atau buruk yang kamu lakukan. In taku mithqala habbah. Sekiranya baik atau buruk itu seberat biji sawi. Habbah ni biji min khardalin sawi. Fatakunu, takdirkan benda baik atau benda buruk yang kamu buat sebiji sawi itu fi sakhratin, berada di dalam batu yang pejal. Tersembunyi di dalam tu. Au fis samawat, ataupun jauh di hujung-hujung langit. Au fil ard, ataupun berada jauh di dasar bumi. Jauh macam mana pun, tersembunyi macam mana pun, ya'ti biha Allah. Allah Ta'ala akan datangkan balasannya. Allah Ta'ala akan datangkan balasannya. Sebab Allah tahu dan Allah kuasa. Ini Allah Ta'ala. Sebab tu tak boleh syirik.
Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Jadi inilah dua ayat tentang usul akidah yang dinasihati oleh Luqman akan anaknya. Kemudian ayat seterusnya tentang usul ibadat, usul amal. Amal banyak, tapi jika jaga yang paling besar ni, yang lain-lain dapat dijaga dengan mudah. Tapi kalaulah dapat jaga yang lain-lain, jika tak boleh jaga yang besar ni, seperti tak boleh jaga ya segala-gala. Ya bunai, wahai anakku, aqimi solah, dirikanlah sembahyang. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah perkara ma'ruf, yakni hidupkanlah ma'ruf. Mana-mana ma'ruf yang ada daripada Tuhan, hidupkanlah belaka. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah yang munkar. Makna padamkanlah munkar. Mana-mana yang bercanggah dengan peraturan Tuhan, basmikan. Jadi apabila Allah beritahu mendirikan ibadat sembahyang, cegah munkar dan amal ma'ruf, perkara ni tak akan disenangi oleh nafsu dan tak akan disenangi oleh orang lain. Maka usul yang ketiga, usul akhlak dalaman. Wasbir ala ma asabak, dan sabarlah. Apabila kamu melakukan sembahyang, apabila kamu melakukan amal ma'ruf nahi munkar, sabarlah. Kerana perkara ini bukan mudah untuk dilakukan, bahkan dia bertentangan dengan nafsu dan bertentangan dengan manusia. Sabar sajalah ala ma asabaka, di atas apa yang menimpa kamu daripada ujian Tuhan. Daripada ujian Tuhan. Jadi, sabar ni adalah merupakan asas akhlak dalaman. Semua akhlak-akhlak tu dia berasas pada akhlak sabar. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian sabar di atas apa yang menimpa daripada perkara yang begitu besar yang wajib dijaga, yang wajib dibina. Umur sini perkara yang besar. Kemudian usul akhlak zahir, akhlak luaran. Usul akhlak dalamannya sabar saja diambil. Yang keempatnya usul akhlak luaran. Wala tusair khaddaka linnas, jangan palingkan pipimu daripada masyarakat. Makna paling pipi ini adalah berlembut dan rendah diri. Berlembut dan rendah diri. Berlembut dengan rendah diri adalah akhlak luaran. Termasuk juga wala tamshi fil ardi marha. Allah Ta'ala sebut juga akhlak luaran ni satu-satunya perjalanan. Yang ni cara berjalan. Yang kedua, cara bercakap. Sebab ia luaran. Berjalan macam mana, cakap macam mana. Jadi hendaklah kamu jangan palingkan pipimu daripada masyarakat atau dari orang ramai. Yang ni hendaklah berlembut dan juga rendah diri. Wala tamshi fil ardi marha, janganlah berjalan di muka bumi dengan gaya angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhurin. Sesungguhnya Allah tidak suka setiap manusia yang memiliki hati yang sombong, fakhurin, dan tutur kata yang angkuh. Waqsid fi masyika, sederhanalah dalam langkahanmu dalam berjalan. Waqsid fi sautika, rendahkanlah suaramu dalam bercakap. Inna ankaral aswati la sautul hamiri, sesungguhnya suara-suara yang paling buruk dan keji adalah suara himar. Jadi jaga perjalanan, jaga tutur kata. Mana jaga langkah berjalan, jaga tutur kata ini apa yang akan dibawa oleh manusia hari-hari. Dia menggambarkan akhlak luaran. Semoga Allah bagi faham pada kita dan dapat menghayatinya. Amin. Kemudian Allah Ta'ala datangkan dalil akli yang kedua. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu dapat tengok sesungguhnya Allah Ta'ala telah mempermudahkan untuk kamu semua makhluk di lapisan langit dan makhluk di lapisan bumi. Wa asbagha alaikum ni'amahu. Dia telah sempurnakan ke atas kamu segala nikmatnya yang kamu perlukan. Zahiratan wa batinatan. Ada setengahnya nikmat-nikmat zahir, luaran, wa batinatan, ada setengahnya nikmat-nikmat dalaman. Kamu kena nampak belaka dua-dua tu.
Nikmat luaran ni anggota zahirmu. Nikmat luaran dalaman adalah anggota batinmu. Kalaulah luaran yang cantik tapi akal tidak ada, tak ada harga. Jadi kedua-dua nikmat tu kamu kena kenal belaka sebab dia nikmat. Luaran dan dalaman ni semua nikmat. Apabila semua ni nikmat daripada Allah untuk hamba, hamba kena berterima kasih, kena bersyukur. Di antara tuntutan berterima kasih dan syukur, hendaklah hamba itu mentauhidkan Allah. Jadi Allah beritahu pada ayat seterusnya, Zajrun, wa minan nasi man yujadilu fi tauhidillah. Dan ada di antara manusia yang Allah Ta'ala limpahkan segala nikmat zahir batin, masih lagi membantah pada mentauhidkan Allah. Tak setuju pada mentauhidkan Allah. Dan dia bantah pula bighairi ilmin, tanpa sebarang ilmu. Wala hudan, tanpa sebarang petunjuk. Wala kitabim munir, tanpa sebarang kitab. Ataupun terjemahan sebahagian ulama, dia kata tanpa dalil akli, tanpa dalil wahyi, tanpa dalil nakli. Tiga-tiga jenis dalil ni tak ada belaka, tapi bantah tauhid. Ayat seterusnya tasjid. Dia tak ada ilmu apa-apa, hanya suka bantah saja. Jadi apabila dinasihati untuk ikut ilmu, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dinasihati kepada mereka, ikutilah wahyu yang Allah telah turunkan. Kerana daripada wahyu segala-gala akan dapat kepada kita. Akidah kita akan dapat, ibadat kita akan dapat, akhlak kita akan dapat, kita akan jadi hamba Allah yang diredai. Sebab kita ni kalau kosong jahil tak tahu apa, manusia tu tak kira sempurna. Ilmulah yang menyebabkan manusia tu ada nilai. Jadi apabila mereka dinasihati, ikutilah apa yang Allah turunkan daripada wahyu. Maknanya kena belajar wahyu dan ikuti. Qalu, sombongnya mereka kata tidak perlu. Sini muqaddar qalu lah. Mereka kata tidak perlu. Tidak perlu belajar wahyu. Tidak perlu berubah seperti mana wahyu. Nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kami hanya akan ikuti apa yang kami dapati datuk nenek kami. Itu sudah memadai. Apa yang dia cakap, pengalaman kami dengan mereka, kami akan ikut. Apa yang dia buat, kami akan ikut. Allah Ta'ala beritahu, apakah mereka akan ikut juga datuk nenek mereka? Sekalipun datuk nenek mereka itu sudah ditipu teruk oleh syaitan. Makna datuk nenek mereka tu bukan datuk nenek dah, jadi syaitan dah dia. Sebab apa? Sebab semua perkara yang bercanggah dengan wahyu, semua tu bisikan syaitan. Tidak lagi datuk nenek. Dia dikira syaitan. Sebab datuk nenek yang kita boleh ikut, apabila dia menepati wahyu. Seperti mana kita baca tentang Nabi Yusuf. Dia beritahu, kami ikut agama datuk nenek kami. Siapa dia? Semua yang dia sebut tu nabi-nabi, kerana dia adalah keturunan nabi. Sebab apa? Sebab nabi-nabi dia ikut dalam kehidupannya wahyu. Jadi datuk nenek yang ikut wahyu, memang kita ikut. Sini Allah Ta'ala jelaskan kepada kita supaya boleh bezakan ikut tu atas maksud apa. Sini muqaddar jumlah ayat tabi'unahum, apakah mereka akan ikuti datuk nenek juga? Walau kana syaitan yad'uhum ila azabis sa'ir. Sekalipun syaitan mengajak mereka, datuk nenek mereka dulu, untuk masuk neraka sa'ir bersama dengan syaitan. Jadi datuk nenek mereka ni sudah mati, duduk dalam neraka sa'ir Melaka. Kamu nak ikut datuk nenek yang sudah terpengaruh dengan syaitan. Itu maksud. Kenapa kita kata datuk nenek sudah diajak oleh syaitan? Kerana bercanggah dengan wahyu yang Allah turunkan. Jadi ukurannya untuk ikut sesiapa ni, tengok pada wahyu yang Allah turunkan. Kalau wahyu yang Allah turunkan ada bersama kita ni, sama seperti itu juga datuk nenek kita buat, kita pun ikut. Bukan kerana ikut datuk nenek, kebersamaan. Kerana sama-sama ikut wahyu Tuhan. Jadi Allah Ta'ala beritahu, apakah mereka itu tak boleh fikir akan ikut juga datuk nenek, sekalipun syaitan ajak datuk nenek mereka dahulu kepada neraka yang menyala-nyala. Jadi tutur kata mereka, akidah kepercayaan mereka, mungkin cara ibadat mereka tu sudah terpesong jauh. Jadi mereka tu sudah jadi geng syaitan dah. Jadi Allah Ta'ala ajar pada kita semua perkara seperti ini. Ayat seterusnya tabsyir. Wa man yuslim wajhahu ila Allah. Dan siapa yang boleh yuslim, menyerahkan diri jiwa raganya kepada Allah, iaitu dalam mentauhidkan Allah.
wa huwa muhsinun, hal keadaan dia sendiri mematuhi peraturan Allah. Muhsinun dengan makna muttabi'un ma syara'ahu Allah, mengikuti apa yang disyariatkan Allah. Kalaulah dia akidah mentauhidkan Allah dan kehidupannya mematuhi syariat yang Allah Ta'ala syariatkan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya dia dikira telah berpegang teguh dengan simpulan tali agama yang begitu kukuh. Akidah betul, ikut syariat, itulah orang berpegang dengan simpulan agama yang begitu kukuh. Wa ilallahi aqibatul umur, dan akhirnya kepada Allah jua kesudahan segala urusan hidup manusia. Wa man kafara, ayat ini ayat tasliyah kepada Nabi dan juga takhwif ukhrawi. Wa man kafara fala yahzunka kufruh, dan sekiranya mereka masih mengkufuri, maka janganlah kekufuran mereka itu menyebabkan kamu bersedih. Ilaina marji'uhum, kepada kami kembalian mereka. Makna serahlah kepada kami urusan mereka, macam mana kami nak hukum mereka di akhirat. Fanunabbi'uhum bima amilu, kami akan menceritakan kepada mereka apa yang mereka telah buat. Innallaha alimun bidzati sudur, sesungguhnya Allah tahu belaka. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam dada-dada manusia. Kalau seandainya di dunia ini dilimpahkan segala-gala, walhal mereka sudah rosak teruk. Maknanya seseorang yang apabila akidahnya sudah syirik, orang tu dikira rosak teruk. Sebab syirik tadi menyebabkan segala ibadat kosong. Tidak ada rosak lebih pada itu. Tapi dalam masa yang sama, dia hidup dengan bahagia dari segi zahirnya. Umurnya Allah panjangkan. Kesehatan Allah Ta'ala kekalkan. Segala-gala keperluan duniawi Allah Ta'ala lengkapkan. Allah kata, numati'uhum qalilah. Kami bagi kepada mereka kesenangan hidup, keselesaan hidup seketika. Qalilan, seketika. Sekadar umur yang masih ada dalam dunia. Maknanya kami telah tetapkan umur sekian-sekian, dia terpaksa kena mati. Sebelum tu, kami bagilah apa yang kami nak bagi sebagai tamti', keseronakan hidup. Kami lengkapkanlah keperluan hidup mereka. Qalilan, sedikit masa. Summa, kemudian apabila tiba masa mati, natarruhum ila azabin ghalidh, kami paksa mereka kepada azab yang begitu keras. Kerana mereka memang tak bersedia untuk masuk neraka. Tidak ada siapa yang bersetuju dan bersedia untuk dihumban dalam neraka. Jadi dunia ni kalau kamu nampak apa-apa pun jangan kamu kelirulah. Yang kamu terpengaruh. Kerana dunia ni memang, dunia ni tempat ujian, dia bukan balasan. Mati saja kami paksa mereka kepada azab yang sangat keras. Semoga Allah lindungi kita. Dari akli intirafi, wala in sa'altahum, dan sekiranya kamu tanya mereka masyarakat Arab, man khalaqas samawati wal ard, sebab siapa sebenarnya yang telah menciptakan lapisan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka semua akan jawab Allah. Qul alhamdulillah, jawab pada mereka alhamdulillah. Maknanya rububiyah qadatu tu kamu boleh terima tu alhamdulillah. Mana separuh akidah tu baik dah. Cuma bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tak mengetahui apabila Allah mencipta, maka Allah sahaja perlu diseru dan dipuja. Jangan dicampur aduk. Apabila Allah segala-gala, maka dalam menyuruh dan memuja hanya Allah. Dalam mengikuti peraturan dan syariat hanya Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Sini dari akli yang keempat, milik Allah belaka apa yang di langit dan di bumi. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya Allah tu, dia Tuhan, maha kaya lagi terpuji. Maknanya sekalian hamba tak taat padanya satu orang pun, dia maha kaya lagi terpuji. Dari akli yang kelima, Allah Ta'ala nak sabitkan ilmu ghaib yang ada pada Allah Ta'ala. Dengan diadakan terjemahan, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Dan kalau sesungguhnya takdirkan apa saja yang ada di permukaan bumi daripada pokok, segala-gala pokok yang ada permukaan bumi itu aqlamun, akan menjadi kalam-kalam yang menulis. Maknanya pokok-pokok yang ada dalam dunia ni buat kalam belaka. Wal bahru, manakala lautan pula yang luas daripada dunia, lautan memang lebih luas daripada dunia. Yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Ditambah lagi, seperti mana yang ada sekarang ni pun sudah dikira lebih luas pada dunia, ditambahkan lagi hingga menjadi 7 lautan lagi.
untuk dijadikan dakwat. Segala pokok-pokok kayu yang ada dalam dunia tu akan jadi pen dan kalam. Dan laut dunia ni dibesarkan lagi hingga jadi 7 lautan untuk dijadikan dakwat. Dan tulis ilmu Allah. Ma nafidat kalimatullah. Tidak akan habis kalimah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran kerana ilmu Allah Ta'ala itulah kita diminta untuk berdoa. Rabbi zidni ilmah. Ya Allah, tambahlah kepadaku ilmu. Ilmu apa yang kita kena tambah banyak? Ilmu ma'rifah. Sebab ilmu ma'rifah ini tidak ada penghujung. Ilmu hukum fiqh, mengaji sekali, faham, cukup. Kemudian yang lain itu mengajar. Tapi ilmu ma'rifah yang ada dalam wahyu tentang sifat Allah, dia tak pernah rasa jemu. Dia seumpama lautan yang luas. Kerana ilmu makrifah sebanyak mana orang tu kenal Allah, sebanyak itulah hasil dan nilainya dalam ibadatnya. Sebab nilai ibadat seseorang tu, mutu dan juga kualiti ibadat seseorang tu bergantung pada ilmu makrifah. Bukan ilmu cara. Cara sembahyang, lafaz takbirnya Allahu Akbar. Lafaz salamnya Assalamualaikum. Sekali itu saja. Tak menambah apa-apa. Biar semua tu menepati. Tapi ilmu makrifah apabila ada, banyak mana ada, sebanyak mana ada, dia akan menyebabkan kekhusyukan itu kepada manusia kepada Allah. Dan dia berbeza. Banyaknya ilmu makrifah, sempurnalah kekhusyukan itu. Jika ada ala kadar ilmu makrifah, dia tidak akan dapat khusyuk. Apabila tidak ada khusyuk, kelazatan dan kemanisan ibadat tidak akan dapat. Oleh kerana itu, Allah nak beritahu pada kita, sekiranya segala lautan tu ditambah kepada 7 lautan, menjadi dakwat, segala pokok-pokok dibuat kalam, dan tulis ilmu Allah Ta'ala. Nescaya, semua kalimah-kalimah tu akan habis. Tapi ilmu Allah takkan habis. Ma nafidat kalimatullah. Air laut boleh jadi habis kedang kering, tapi ma nafidat kalimatullah. Tidak akan habis kalimah ilmu Allah. Oleh kerana itu kita minta kepada Allah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. yakni ilmu ma'rifah. Inna Allah azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat seterusnya takhfif ukhrawi. Nak buat manusia, nak hidupkan kembali manusia, bagi Allah Ta'ala sama seperti satu orang manusia saja. Walaupun ramai-ramai mana manusia daripada Nabi Adam hingga manusia yang terakhir akhirat nanti, tak kira berapa juta, bilion, trilion manusia, tapi Allah Ta'ala apabila dia nak hidupkan seperti satu orang manusia saja bagi Allah. Begitu mudah. Ma khalqukum wala ba'thukum. Tidaklah mencipta kamu semua. Tidaklah membangkitkan semula kamu semua. Illa kanafsin wahidatin. Kecuali seperti satu manusia sahaja. Mudah saja bagi Allah. Inna Allah sami'un basirun. Sesungguhnya Allah itu Tuhan. Dia maha mendengar. Lagi maha melihat. Kali akli seterusnya. Alam tara anna Allah yulijul layla fin nahar. Tidakkah Allah kamu dapat lihat sendiri. Sesungguhnya Allah berkuasa memasukkan juzuk-juzuk malam ke dalam siang. Dan memasukkan juzuk-juzuk siang ke dalam malam. Bertukar hari-hari. Tapi tidak mampu manusia hanya mampu melihat sahaja. Nak menahan macam mana siang tak boleh jadi masuk dalam malam ni, kamu tak boleh buat. Itu adalah qudrat Allah. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara, dan Allah menundukkan perjalanan matahari dan bulan. Kullun masing-masing yajri bergerak ila ajalin musamma, kepada tempoh yang ditetapkan. Wa anna Allah bima ta'maluna khabir, dan sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap apa yang kamu lakukan maha mengetahui belaka untuk dia balas. Zalika, ya demikian penjelasan tentang kudrat-kudrat Allah Ta'ala itu supaya kamu meyakini. Maksud daripada penceritaan tentang kudrat-kudrat Allah Ta'ala tadi, litastayqinu, supaya kamu meyakini. Bukan sekadar kamu tahu, sebelum tu tidak tahu kemudian jadi tahu, tidak. Litastayqinu, supaya kamu meyakini. Meyakini apa? Bi annallaha huwal haq. Sesungguhnya Allah Ta'ala dialah Tuhan yang sebenar yang layak disuruh dan dipuja. Wa annama yad'una min dunihi, dan sesungguhnya apa yang mereka itu semua seru selain pada Allah Ta'ala, batilu, kosong, sia-sia. Mana tak wujud, batil, kosong, sia-sia.
Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah Ta'ala dia memiliki sifat maha tinggi lagi maha agung. Bahasanya, kalau kata al-haq di segi bahasa, as-sabitu, yang sabit, yang ada. Batil pula yang tiada, yang lenyap. Seumpamanya, gelap tu ada gelap kerana tidak ada cahaya. Jadi apabila cahaya ada, gelap akan jadi tiada. Sebab dia memang tiada kalau ada cahaya. Jadi apabila ada hak, ada kebenaran, ada Allah, dengan sendiri batil itu akan lenyap. Sebab dia perkara tiada. Jadi al-haqqu huwa thabit. Al-haqqu huwa thabit. Al-batilu huwa zailu. Manakala batil perkara yang tiada. Jadi apa-apa yang mereka ada-adakan sebagai wakil Allah, sebagai perantara, sebagai apa pun, dia adalah perkara kosong yang tiada. Dalil akli yang ketujuh, alam tara annal fulka tajri fil bahr. Tidakkah kamu dapat tengok kudrat Allah? Sesungguhnya kapal yang berlayar di lautan. Sebenarnya berlayar binikmatillah, dengan nikmat angin Allah. Dengan nikmat yang Allah bagi pada akal manusia boleh buat kapal. Dengan nikmat Allah Ta'ala adakan segala kelengkapan, peralatan. Liyuriyakum min ayatihi. Semua ini Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kudratnya. Supaya kamu mengenalinya, yang dia adalah Maha Esa. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu la ayat, banyak sekali bukti yang menandakan Allah Maha Kuasa, dan kuasa itu hanya dimiliki olehnya. Likulli sabbarin syakurin, kepada hamba yang beriman, yang banyak sabar, yang banyak berterima kasih. Ayat sesungguhnya Zajrud, maknanya masyarakat Arab, dia membahagi-bahagikan tugasan. Yang besar-besar Allah, yang remeh-temeh wakil. Wa idza ghasyiyahum mawjun kadzulali, apabila mereka dilitupi gelombang kadzulali, begitu tebal seperti awan, maka mereka yakin tidak ada yang boleh menghilangkan bahaya gelombang ini kecuali Allah. Sebab mereka kata ini perkara besar sangat. Ini Allah sendiri akan uruskan. Lalu da'awullah, lalu mereka berdoa kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, ikhlas, tauhid kepada Allah jua, berdoa. Kerana kefahaman mereka perkara ini besar. Apabila perkara besar, Allah saja. Falamma najahu milal bari, apabila Allah selamatkan mereka sampai ke darat, faminhum muqtasidun, maka ada di antara mereka yang masih teguh dalam tauhid, tapi kebanyakan mereka itu kufur. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur, tidak membantah ayat-ayat tauhid kami kecuali setiap orang yang khattar. Khattar maknanya belut. Kafur, menutupi nikmat-nikmat kami. Belot dengan makna berjanji untuk mentauhidkan Allah, tapi apabila hilangnya musibah, kembali belot. Khattar maknanya kembali khianat janji-janji mereka itu. Segala janji-janji yang mereka buat dalam doa-doa tadi, mereka cabuli. Kafur dan tidak mengenali nikmat-nikmat Allah itu. Kemudian Allah Ta'ala beritahu tentang keadaan akhirat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia semua, hendaklah kamu takut sungguh-sungguh kepada Tuhan kamu dan jagalah peraturannya. Wakhsyaw yauman, hendaklah kamu takut suatu hari kelak. Kerana suatu hari kelak dia tidak seperti dunia. La yajzi walidun an waladihi. Tidak lagi boleh membantu satu orang ayah akan anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'ah. Dan tidak juga anak boleh membantu ayahnya walaupun sedikit. Sedikit pun tidak boleh. Iaitu hari di sana, bukan hari di sini. Inna wa'adallahi haqqun, sesungguhnya segala janji Allah dalam wahyunya, berita-berita yang disampaikan kepada hambanya, haqqun, benar belaka. Akan berlaku. Cuma berita-berita ini, sama ada kamu nak percaya atau kamu tak mahu percaya, itu adalah hak kebebasan berikhtiar. Kalau seandainya manusia ni bebas daripada tipu daya syaitan dan dunia, semua manusia boleh percaya dengan mudah. Yang menyebabkan terhalangnya kepercayaan ialah gangguan dunia. Kerana kesibukan dunia, manusia tak ada masa untuk dengar wahyu. Kesibukan dunia, tidak ada masa manusia nak faham wahyu.
kesibukan dunia, tidak ada masa manusia untuk mentadabbur hari-hari wahyu. Walhal dengan cara itu saja, janji-janji Allah yang ada dalam wahyu ni dapat diyakini. Tapi oleh kerana kesibukan, tak ada masa, maka ikhtiar pun tak mampu buat. Siapa yang menyebabkan manusia itu lalai leka? Syaitan. Syaitan akan guna kehidupan dunia ini untuk melalaikan, sehingga manusia terlalai. Jadi Allah beritahu dua perkara. Setelah Allah kata, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah memang benar berlaku. Semua diceritakan oleh Allah sendiri dalam kitab wahyunya. Maka fala taghurrannakumul hayatid dunya. Maka janganlah pula kamu terpedaya dengan kehidupan dunia. Kerana kehidupan dunia ni memang Allah jadikan sebagai alat untuk ujian. Dia boleh melalaikan kalau tidak dijaga dan diawasi dengan baik. Dan wala yaghurrannakum billahil gharuru, dan janganlah melalaikan kamu dengan sebut nama Allah syaitan yang begitu licik. Al-gharur, menipu. Gharur sifat mubalaghah. Memberi makna bukan boleh menipu, licik dalam menipu. Kerana dengan sebab tipuannya ramai manusia tertipu. Hatta cerdik pandai pun tertipu, hatta pemerintah dunia pun tertipu. Hatta hakim-hakim yang menghukum pun tertipu. Itu makna gharur. Jadi janganlah kamu terpedaya dengan kehidupan dunia ini, kerana Allah jadikan dunia ini bahan ujian untuk menguji manusia yang cerdik. Dan janganlah kamu ditipu oleh gharur. Gharur adalah sifat syaitan yang begitu licik menipu. Dia menipu dengan sebut nama Allah. Buat perkara apa salah pun, dia akan kata Allah maaf. Buat banyak mana salah pun, lama mana pun dia kata, nanti kita akan bertobat. Semua dia sebut Allah. Allah boleh maaf. Dan Allah Ta'ala akan bagi masa bertobat. Dengan itulah manusia semua tertipu. Dengan nama Allah. Jadi dia kata Allah Ta'ala akan maafkan. Allah Ta'ala akan bagi peluang. Jadi semua itu adalah merupakan tipu daya. Jadi kalaulah manusia terselamat daripada dua ini, maka dia boleh meyakini semua janji-janji Allah. Kemudian Allah Ta'ala beritahu sebagai dalil akli yang ketujuh, Inna Allah indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah Ta'ala di sisinya lah ilmu bila kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dan dialah yang menurunkan air hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia juga yang mengetahui apa yang ada dalam kandungan. Akan jadi lelaki, akan jadi wanita, akan keluar dengan keadaan cukup ataupun keluar dengan keadaan cacat. Dan lagi wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Tidak ada satu orang manusia pun dapat tahu apa yang dia akan lakukan esok hari. Ikhtiar apa yang dia dapat lakukan esok hari. Dia hanya nak lakukan. Tapi apa yang dia nak lakukan tu jadi lakukan atau tidak, dia tak tahu. Dia nak pergi. Jadi pergi atau tak jadi, dia tak tahu. Sebab esok hari, ghaib. Dan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamutu, dan tidak ada dapat tahu. Tidak ada satu orang manusia pun tahu di bumi mana yang dia akan rebah jatuh mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah dia maha tahu segala-gala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.